Selamat sejahtera kepada semua. Saya Gogulan, anak lelaki Persemblatan dan nombor kad matrik saya adalah 10DAT-202F1014. Hari ini saya dan ahli kumpulan ingin membentangkan tentang isu semasa yang popular, iaitu jenayah skamer yang telah menjerat mangsa sehingga mengalami kerugian melibatkan ratusan ribu. Mari kita lihat pada pengenalan isu semasa tersebut. Jenayah cyber dikenali sebagai penipuan dalam talian. Semakin meningkat teknologi maklumat, semakin meningkat jenayah skamer. Seperti pengguna penyalahgunaan teknologi maklumat memberi tawaran tipu kepada orang yang tidak bersalah dalam talian untuk mencuri duit mereka. Para skamer juga menggunakan pelbagai cara untuk merompak duit dalam bank kita untuk menggoram akaun bank mangsa dengan menggunakan gadget teknologi. Anak siapalah kau pagi-pagi ni? Kita nak release tension pun tak boleh. Hello? Ini merupakan panggilan dari mahkamah. Terdapat tuntutan saman yang belum diselesaikan. Sila tekan 0 untuk sambungan. Ha? Mahkamah? Tuntutan saman? 谁来的？他叫人家做有的。Hello？ Ini adalah panggilan dari pos laju. Anda ada satu bungkusan telah ditahan di pejabat pos Kuala Lumpur. 啊？不是蜡烛，我只是要买东西呀、Don't be angry. Pula Yuri. Silent please. Sorry. Hello? Ini adalah panggilan dari bank. Anda mempunyai satu pinjaman yang belum diselesaikan. Bank? Pinjaman apa pula tu? Hei, kau ni dah kenapa? Korang yakin ke tu betul? Entah-entah skamer. Lah. Jangan-jangan scammer. Macam mana kita tahu itu scammer ke tidak? Kalau betul-betul barang anti kena tahan, macam mana? Aha! Try download Who's Call. Baru boleh tahu diorang tu skamer ke tak. Huskor tu menatang apa? Who's Call ni merupakan satu aplikasi yang dapat mendedahkan identiti potential scammer. Baru-baru ini, Huskol telah membuat kolaborasi bersama polis diraja Malaysia dengan misi untuk mencegah orang awam daripada terpedaya dengan tipu hela skamer. PDRM telah bersetuju dengan Huskol untuk kongsi maklumat daripada PDRM CCID Portal. Dengan semua maklumat ini, Huskol akan dapat membantu untuk selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa skam. Masa bila kau muncul ni? Okey, tak apa. Yang penting sekarang ni semua download Who's Call sekarang. Lah. Scammer lah. B. Smart. Stay alert. Download Huskol sekarang. Be smart, stay alert. Selamat pagi, nama saya Sirenya anak perempuan Sabni.
Nombor kad matrik saya adalah 10 DAT 22F1008. Kejadian jenayah cyber semakin berpeluasan di negara kita seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Jenayah cyber ini berleluasa di negara kita kerana didorong oleh beberapa punca. Terdapatlah 4 punca yang saya akan terangkan. Jenayah cyber berlaku disebabkan oleh kekurangan pendidikan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Individu-individu yang terlibat dalam aktiviti jenayah cyber ini tidak menyadari bahawa perbuatan mereka seperti mengorang, mencuri maklumat dan menyerang virus adalah salah satu jenayah. Individu-individu tersebut hanya mementingkan keselamatan dan kepuasan diri tanpa berfikir kesan buruk yang akan menimpanya. Oleh sebab itu, pihak kerajaan yang berkepentingan dalam menjalankan tanggungjawab ini mempunyai peranan penting untuk memberikan didikan yang efektif kepada masyarakat dalam menangani penyalahgunaan internet yang boleh mendatangkan kesan buruk. Yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah menyebabkan siasatan terhadap jenayah cyber mengambil masa yang lama dan banyak kes tertangguh. Hal ini dikatakan demikian kerana kurangnya keseriusan agensi-agensi kerajaan dalam menangani jenayah cyber. Sebagai contoh, agensi-agensi kerajaan tidak saling bekerjasama antara satu sama lain. Seterusnya, penguatkuasaan yang lemah menyebabkan akta dan undang-undang sedia ada tidak dapat menerangi jenayah cyber ini. Hal ini dikatakan demikian kerana akta dan undang-undang sedia ada sudah lapuk dan tidak seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang berkembang secara pantas. Sebagai contoh, denda atau hukuman yang dikenakan kepada penjenayah cyber tidak setimpal dengan jenayah. Punca yang ketiga adalah kekurangan pakar-pakar forensik komputer. Kekurangan pakar-pakar yang mahir dalam bidang forensik komputer menyebabkan penjenayah cyber sukar untuk dikesan. Sebagai contoh, kekurangan pakar forensik komputer menyebabkan banyak kejadian penggolaman sistem bank dan kecurian maklumat di internet tidak dapat dikesan. Kekurangan pakar-pakar forensik juga menyebabkan penjenayah cyber sukar untuk didakwa di mahkamah. Ini kerana pendakwa tidak mempunyai bukti yang kukuh ataupun bukti yang mencukupi untuk mendakwa mereka. Hal ini berlaku kerana pelaku jenayah cyber ini kebiasaannya terdiri daripada golongan profesional dan berpengetahuan tinggi dalam bidang IT. Sebagai contoh, masyarakat bolehlah menonton One Cent Thief, iaitu siri drama Malaysia 2022. One Cent Thief diinspirasikan daripada peristiwa sebenar yang pernah menggemparkan Malaysia pada dekad 1990-an. Drama ini mengisahkan tentang Iman Shah, iaitu seorang pekerja bank di Bintang Bank yang terdesak untuk membiayai kos rawatan serta melangsaikan hutang bapanya kepada syekh haram. Dengan ini, menggunakan kepintarannya, dia telah menggorang sistem keselamatan Bintang Bank untuk mencuri 1 sen dari setiap akaun pelanggan bank dan berjaya mendapatnya jumlah wang yang besar. Yang keempat adalah sikap individu yang suka dikawal. Sikap individu yang ingin keseronokan dan ingin mencuba sesuatu yang baru, terutamanya golongan remaja, menyebabkan mereka cuba mengaplikasikan kemahiran mereka dengan cara yang salah, seperti penyebaran virus, pengintipan mencuri maklumat, dan penggolaman komputer. Hal ini menyebabkan ramai masyarakat kurang berpengetahuan mengenai media massa tertib dengan individu yang tidak bertanggungjawab. Tambahan pula, individu yang melakukan jenayah cyber ini memotifkan keuntungan. Sebagai contoh, penjenayah cyber mengaut keuntungan dengan cara menipu masyarakat melalui internet untuk mendapatkan sejumlah wang yang banyak. Oleh itu, masyarakat harus lebih peka dengan isu-isu semasa agar tidak menjadi mangsa. Kesimpulannya, terdapat pelbagai punca yang mendorong berlakunya jenayah cyber. Oleh itu, kegiatan jenayah cyber ini
perlu dipandang serius oleh semua pihak demi kebaikan. Baiklah, jenayah cyber atau penipuan dalam talian bukan perkara baru di negara ini. Kerugian dicatatkan mencecah jutaan ringgit sehingga hasil titik peluh termasuk pesara disapu habis. Bukan sekali dua kes-kes penipuan sedemikian diwar-warkan, namun masih ramai yang terjerat. Ironinya, ada yang mendakwa seperti dipukau dan tidak kurang pula yang hanya mengikut arahan kerana terdesak. Ikuti pengalaman mangsa sindiket penipuan seperti dikongsikan kepada saya. Sekitar jam 4.30 petang 10 Mac tahun lalu, seorang pesara kerajaan Maimunah, bukan nama sebenar, menerima satu panggilan telefon. Si pemanggil mendakwa sebagai pegawai polis dan kononnya akaun bank Maimunah digunakan pihak ketiga untuk aktiviti jenayah. Gertak si pemanggil lagi, tindakan undang-undang menanti jika dia didapati bersekongkol dengan pihak terlibat. Panggilan kemudian disambung kepada seorang wanita kononnya dari bank negara yang memberitahu akaunnya terpaksa dibekukan. Maimunah yang mula panik terpaksa mengikut arahan diberikan. I will teach you how to delete. You know, dia macam buat kita hayal tau. Suara dia memujuk tau, memujuk. Dia keluar, datanglah. 4 number. Itu tag. I give everything. Then with that, they created internet banking to withdraw 25 within 15 saat. Because when I got the report, I saw it. All the detailed report tu. Sekelip mata, wang simpanan berjumlah RM75,000 lesap. Maimunah hanya sedar ditipu 8 jam kemudian setelah berasa tidak sedap hati dan terkejut apabila mendapati wang simpanannya selama 40 tahun telah dicuri. Laporan polis kemudian dibuat untuk tindakan lanjut. Bagi memberi kesedaran kepada orang ramai, Maimunah bangkit dan berazam memerangi penipuan ini dengan menyertai pelbagai kempen termasuk jelajah anti-skam kebangsaan yang dilancarkan Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil Februari lalu. Kerajaan kita, tak kiralah siapa menjadi kerajaan, tak pernah telefon orang bercakap mengenai crime. Tak pernah. Oh, saya daripada PDRM. Tak ada. Kalau apa-apa, go to the police station. Lain pula kisahnya dengan Haryati yang juga bekas pendidik ini akibat terdesak mendapatkan perkhidmatan cuci rumah yang murah di media sosial sekitar Oktober tahun lalu. Dia terus menekan pautan yang menghubungkannya kepada ejen bernama Alex menerusi aplikasi WhatsApp. Haryati kemudian diminta melakukan transaksi sebanyak RM10 dengan menggunakan pautan perbankan yang diberikan tanpa mengesyaki apa-apa. Waktu besok pagi tu, saya call Alex ni kan. Telefon dia tak berjawab, tak berjawab daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Lepas tu anak saya kata there must be something wrong lah mama, dia kata. Lepas tu anak saya pergi terfikirlah pula. Entah scammer ni mama, dia kata. Buka, dia kata kita cek balik duit mama tu kan. Pergi buka dalam bank saya tu, kosong tinggalnya. Lebih malang lagi apabila wang yang dikumpul itu sepatutnya digunakan untuk merawat suami dan anaknya yang sakit. Walaupun 100-200 tu banyak kan, ini saya kehilangan beribu-ribu ringgit lah kan. Sehingga kini Haryati masih menanti perkembangan siasatan dan berharap mendapat semula wang berkenaan. Sememangnya malang tidak berbau dan serupa juga dengan penipuan dalam talian yang mana kalau kita lihat penjenayah semakin hari semakin hebat dengan pelbagai taktik licik dalam menjerat mangsa. Oleh itu jangan mudah terpedaya dengan memberikan sebarang maklumat, khususnya maklumat perbankan kepada mana-mana pihak yang meragukan. Laporan Siti Khadijah Jaafar untuk TV3. Selamat sejahtera semua, saya hari ini anak perempuan Heyman Kumar. Terima kasih saya ucapkan kepada Siranya untuk menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlaku jenayah scammer. Faktor-faktor yang disebut tadi akan membuka peluang dan ruang kepada penjenayah cyber untuk mengambil kesempatan atas kelemahan pengguna yang melayari internet.
Oleh itu, kita perlu mengenal pasti implikasi kes jenayah cyber agar dapat menjadi pedoman agar tidak terjebak dalam perangkap mereka. Implikasi pertamanya ialah pembocoran dan kecurian maklumat peribadi. Mangsa tanpa disedari telah berkongsi maklumat dalam laman sesawang yang tidak rasmi yang direka oleh penjenayah cyber. Hal ini demikian kerana penjenayah dapat mengakses maklumat pengguna atau mangsa jenayah cyber lalu melakukan transaksi wang dari akaun pengguna ke akaun penjenayah cyber. Jom kita tengok satu video tentang dari mana penjenayah cyber boleh mendapat maklumat peribadi kita. Implikasi keduanya ialah kehilangan aset-aset tertentu seperti wang atau dokumen sulit yang dimiliki oleh pihak berkepentingan seperti kerajaan negeri. Contohnya, pengodam mencuri maklumat senarai penduduk di negeri Selangor dan mendapat nombor telefon mereka. Kemudian mereka menjual data tersebut kepada pihak yang melakukan penipuan atas talian atau lebih dikenali sebagai macau scam. Hanya melalui panggilan telefon dan menggunakan maklumat peribadi yang telah dicuri, penjenayah ini mampu menjerat mangsa sehingga rugi beratus ribu ringgit. Sekarang, mari kita lihat suatu insiden tentang kehilangan duit KWSP. Duit KWSP hilang. Menurut mangsa, beliau mengeluarkan wang simpanan KWSP berjumlah RM60,000 untuk membeli produk MyV secara tunai. Namun, wang simpanan tersebut tersimpan di dalam akaun banknya kerana proses tempahan mengambil masa yang lama. Jumlah keseluruhan yang diperdaya oleh skamer adalah sebanyak RM100,000. Okey, jadi saya nak nasihatkan di sini, salah satu cara untuk menghilangkan kerisauan kita terhadap kehilangan wang di bank ataupun diperdaya skamer, kita boleh tukarkan wang simpanan kita dalam bentuk emas simpanan seperti gold bar ataupun dinar. Jika kita tukar wang simpanan kita dalam bentuk emas, tak ada siapa yang akan tahu jumlah kekayaan yang kita ada, termasuklah bank, LHDN ataupun skamer. Saya harap semua orang sudah ambil tahu tentang cara yang beliau sebut tadi untuk mengelakkan risiko kehilangan duit. Jom kita tengok satu lagi video tentang cara-cara kita boleh elak jadi mangsa kepada macau scam. Korang pernah tak dapat panggilan telefon yang claim dia adalah pegawai bank negara? Si pernah kan? So apa reaksi korang semua? Tak perlu fikir banyak-banyak. Tak payah layan. Letak je telefon tu. Sebab BNM memang tak akan call sesiapa dan arahkan korang untuk pindah wang kepada pihak ketiga. Lepas tu, jangan tekan-tekan link ni semua. Nak turun application lah apa semua. Tak ada. Bank tak ada link-link ni semua. Kami tak ada pun aplikasi untuk orang ramai. Last sekali, jangan bagi maklumat pada bankan, OTP, kata laluan kepada sesiapa pun. Termasuk BNM. Suami pun tak perlu tahu ya. Kami memang tak perlu tahu dan tak akan tanya. Sedikit nasihat untuk korang semua, jika dapat panggilan telefon macam ni, penting untuk korang jangan panik dan jangan layan. Tapi katakanlah kalau panik juga dan korang dah beri maklumat kepada scammer, apa yang boleh korang buat? Nombor 1, hubungi bank dengan segera. 2, telefon scam response center. 3, maklumkan kepada BNM dari nombor yang tertera dan buat laporan polis untuk mudahkan siasatan. BNM akan pastikan semua bank tiket dan kawalan cyber untuk melindungi pengguna. Tapi itu tak bermaksud kita semua boleh cuai. Jangan lupa like Facebook Amaran Scam, #soal sekat dan Google. Itu sahaja daripada saya. Sekarang, Googlen akan sambung dengan kesan seterusnya.
perasaan tersebut mewujudkan mereka untuk mengambil tindakan berbahaya seperti bunuh diri. Mangsa juga mula untuk menunjukkan tingkah laku sombong kepada orang lain. Jadi, kita perlu elak mempercayai orang tidak berkenaan dalam talian. Kesan terakhir adalah imej negara terjejas terhadap luar negara. Peningkatan kes jenayah skema di Malaysia menyebabkan luar negara hilang kepercayaan terhadap negara kita. Seperti luar negara tidak memberi bantuan kewangan dan lain-lain. Semua kita lihat insiden video tentang faktor keamanan tersebut. Data laporan itu menunjukkan 63% panggilan yang diterima oleh rakyat Malaysia adalah panggilan palsu yang dikategorikan sebagai penipuan. Dari segi khidmat pesanan ringkas SMS pula, Malaysia berada di urutan ke-15 dengan rata pengguna menerima 24 SMS palsu setiap bulan. Data Truecaller turut menunjukkan Malaysia mencatatkan peningkatan 24% dari segi jumlah panggilan dan SMS palsu tahun ini. Antara penipuan yang selalu diguna pakai termasuklah panggilan insurans, hutang, pelaburan makau serta bil perkhidmatan TV berbayar. Saya harap semua dapat dilihat. Video tadi adalah kajian jenayah scamming di negara kita. Ini disebabkan oleh negara luar tidak dapat kepercayaan terhadap negara kita untuk membentuk hubungan baik. Kesan yang dibincangkan tadi berlaku disebabkan oleh kita percaya para scammer dengan membuta tuli. Jadi, abaikan tawaran mereka dan menggunakan platform media dengan berwaspada supaya duit kita yang disimpan dalam talian dapat dijamin daripada para scammer. Selamat sejahtera, nama saya Pravina Anandrau dan nombor matrik saya 10DAT22F1016. Cara pertama yang boleh dilakukan adalah dengan sentiasa mengambil langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan gadget atau komputer. Apabila menggunakan internet di komputer, kita terdedah kepada pelbagai ancaman cyber, khususnya sewaktu kita melayari laman perbankan atau melakukan transaksi dalam talian. Langkah keselamatan yang boleh diambil adalah dengan memuat turun dan memasang aplikasi perisian antivirus yang boleh menghalang ancaman cyber daripada menyerang gadget yang kita gunakan setiap hari. Kita juga hendaklah memastikan laman yang dilayari, khususnya laman perbankan, adalah laman yang betul dan tepat. Selain itu, bagi mengelakkan penipuan internet yang menggunakan panggilan telefon, terdapat pelbagai aplikasi yang membantu untuk mengenal pasti nombor pemanggilan adalah sah atau merupakan pelaku salah yang sudah mempunyai rekod. Dengan mengambil langkah-langkah keselamatan ini, kita dapat membenteras pelaku-laku penipuan internet daripada berleluasa dan melakukan jenayah. Langkah-langkah seterusnya adalah kita perlu sentiasa semak dan siasat kesasihan sesebuah perkara di internet terlebih dahulu sebelum membuat tindakan. Kebanyakan kes penipuan internet bermula dengan iklan atau pautan yang tidak sahih. Mangsa-mangsa terpedaya dengan gambar, nilai habuan atau video yang digunakan hanya untuk menipu mereka dengan hela secara maya. Kita digalakkan untuk mengelak daripada membuka SMS atau mesej daripada mana-mana sosial media yang diterima daripada bukan kenalan kita. Sekiranya pelaku menyamar sebagai ahli kerajaan atau mana-mana agensi swasta, kita boleh minta kepada pelaku tersebut untuk membuktikan kesasihan diri mereka atau semak dengan pihak berkuasa untuk makluman polis diraja Malaysia iaitu PDRM. Telah menyediakan semua laman web untuk masyarakat Malaysia menyemak kesasihan nombor telefon atau nombor akaun bank yang mempunyai rekod penipuan atau tidak. Inisiatif oleh PDRM ini wajar dipuji kerana dapat membantu mengelakkan keselamatan rakyat Malaysia daripada dimanipulasi oleh pelaku yang bersikap seperti ada udang di sebalai batu. Isu ini menunjukkan Polis Indonesia memberkas seorang lelaki berusia 38 tahun pada Selasa kerana mencuri wang derma badan amal dengan menggunakan pelekat kod QR palsu di tempat awam di mana-mana. Wang tersebut kemudian disalurkan ke dalam akaunnya, laporan Jakarta Globe.
Menurutnya, suspek melakukan kesalahan itu di 38 lokasi seperti masjid, stesen minyak dan pusat pembeli belah secara 1 April lalu. Tambahan siasatan awal menunjukkan suspek memperolehi 13 juta rupiah iaitu 3,860 dengan menyalurkan wang dan menggunakan QR kerja bayar putih masjid itu ke dalam akaunnya. Selamat sejahtera semua, nama saya Dr. Seri Mita Kumaran. Nombor kad matrik saya adalah 10DAT22X1006. Langkah yang seterusnya, kita hendaklah selalu mendapatkan hikmat nasihat daripada orang yang berkelayakan bagi mengelakkan daripada terlibat dengan penipuan internet. Setiap di antara kita mempunyai ilmu dan kemahiran yang tidak dipunyai oleh orang lain. Maka, dengan sikap rendah diri, kita hendaklah sentiasa bertanya kepada mereka yang lebih berpengalaman dalam perkara yang kita menghadapi. Jika kita mempunyai masalah kesihatan, kita akan jumpa dan menerima nasihat daripada seorang doktor, manakala jika kita mempunyai masalah kewangan, kita minta pendapat daripada penasihat kewangan kerana hanya jauh hari mengenai money. Golongan tua, khususnya ibu dan bapa, hendaklah sentiasa merujuk dengan anak-anak dalam menggunakan gadget atau teknologi yang dapat mendedahkan mereka kepada ancaman penipuan atas talian. Intihannya, mendapatkan nasihat daripada mereka yang pakar dalam bidang masing-masing mampu membantu kita dalam mendapatkan informasi yang betul dan tepat. Tindakan lain yang boleh kita usahakan untuk mengelak daripada menjadi mangsa penipuan internet adalah dengan melihat maklumat balas daripada perkhidmatan yang ingin kita digunakan. Kebangkitan industri jual belian secara atas talian telah membuka banyak peluang kepada usahawan dan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masing-masing. Namun begitu, peluang ini disalahguna oleh pelaku penipuan internet dengan menjual atau menyediakan perkhidmatan yang tidak seperti apa yang dipamerkan. Justru, kita sebagai pengguna yang bijak hendaklah menyimak maklumat balas yang diberi oleh pengguna atau pembeli daripada syarikat, kedai atau individu tersebut, semada ya betul atau tidak. Jika maklum balas adalah baik, maka kita akan lebih yakin dan percaya untuk membeli. Tetapi, jika tiada maklumat balas, kita akan timbul rasa ragu-ragu. Begitu juga apabila kita sudah membeli barang atau menggunakan perkhidmatan secara talian, kita digalakkan untuk meninggalkan maklumat balas supaya dapat menjadi panduan kepada pengguna lain. Hasilnya, pelaku penipuan internet tidak lagi mendapat membunyikan helah dan tindakan licik mereka. Mari kita lihat satu video berkaitan dengan jenayah scammer.
kesimpulannya, ketamakan dan keculian penggunaan sering menyebabkan pengguna menjadi mangsa penipuan. Jika anda menerima apa-apa yang mencurigakan, gunakan kebijaksanaan anda dan jangan lupa untuk menyelidik apabila terdapat keraguan. Kekal selamat dan jangan menjadi satu lagi tambahan dalam statistik kes penipuan. Secara kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bertanggungjawab dalam menghentikan masalah ini daripada semakin meningkat dan menyebabkan banyak orang mengalami kerugian. Sekiranya kita diganggu ataupun mendapat suatu mesej dari sumber yang kita tidak pasti, maka kita hendaklah segera untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa supaya kita tidak menyebabkan orang lain menjadi mangsa. Sekiranya semua pihak dapat memberi kerjasama yang baik, nescaya masalah skamer ini akan dapat diatasi suatu hari nanti. Pada pendapat saya, kita haruslah menyimpan maklumat simpanan wang dalam talian dengan selamat dan berwaspada supaya kita tidak menjadi mangsa kepada para skamer.